Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusoffin Muhammad Nazaruddin. Nombor kad medik saya F1152. Kumpulan saya akan menerangkan tentang kaedah fiqah dalam kemudaratan hendaklah dihilangkan. Okay, saya akan mulakan dengan pengenalan, iaitu syariat Islam ialah penutup segala syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Syariat Islam bersifat syumul dan mudah serta sesuai diamalkan sepanjang masa dan di mana-mana sahaja. Antara ciri-ciri kesyumulan Islam ialah mampu menyelesaikan pelbagai soalan yang timbul dan dihadapi oleh manusia berdasarkan pelbagai pendekatan dan kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh ulama Islam dalam menyelesaikan persoalan yang berlaku ialah kaedah fiqah. Pengertian kaedah fiqah adalah kaedah fiqah ataupun fiqhiyah merupakan gabungan dua perkataan Arab iaitu qawaid dan fiqhiyah. Dari sudut bahasa, pengertian kaedah membawa maksud tapak asas rumah dan prinsip. Fiqh pula membawa maksud suatu kefahaman iaitu memahami sesuatu perkara dengan mendalam dan terperinci. Okey, seterusnya penentuan hukum-hukum ini pula akan ditentukan berdasarkan kaedah atau formula tertentu. Pembentukan formula teras kaedah fiqah ia adalah berlandaskan 3 sumber iaitu Al-Quran, hadis dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW yang rapat dengan baginda. Secara umumnya ulama telah membahagikan kaedah fiqah kepada dua bahagian yang utama iaitu Al-Kulliyah Al-Kubra, kaedah yang disepakati, Al-Kulliyah Al-Kubra dan kaedah fiqah Al-Syukra. Kaedah Al-Kulliyah Al-Kubra, kaedah yang disepakati oleh kebanyakan ulama yang merangkumi 5 kaedah. Keistimewaannya boleh diaplikasikan dalam semua bab fiqah bermula dari bab taharah sehingga bab jihad, dan dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, seni, perubatan, pelancong, hospitality dan sebagainya. Kaedah fiqh Al-Syukra pula himpunan jumlah besar kaedah-kaedah fiqh yang aplikasinya lebih kecil berbanding dengan ilmu fiqh Al-Qawiyah Al-Kubra. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya teruskan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli Mujahid. Nombor kamera saya F1142. Ialah dari segi perbahasan pada tajuk ini ialah kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, kaedah ini sebenarnya menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang boleh mendatangkan bahaya dan mudarat adalah dihapuskan. Kaedah ini adalah bersumberkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud Islam itu tidak boleh. Hello, nama saya Luqman Hakim bin Rosti 03 DET 19F103. Saya akan teruskan pembincangan tadi dan saya akan teruskan perbincangan aplikasi kaedah, iaitu menolak kerosakan menjadi keutamaan daripada mengambil kebaikan, iaitu mendahulukan tujuan kita untuk menyingkirkan kemudaratan berbanding kebaikan. Khususnya ialah membantu menghilangkan kesukaran dan kemudaratan dalam hidup manusia. Contohnya penciptaan medium telekomunikasi, audio, visual dan juga ICT. And then membenarkan sesuatu yang asalnya terlarang atau haram untuk dilaksanakan atau digunakan. Contohnya keharusan doktor lelaki memandang aurat wanita sekadar yang perlu sahaja. And then kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan setaraf dengannya. Penggunaan
arak sama ada untuk diminum atau digunakan atau alasan biasa dihukumkan sebagai haram. Namun jika digunakan untuk menjadi penawar terbaik setelah gagalnya ubatan yang lain, maka penggunaan itu dibenarkan. Akhir sekali, apa yang kita dapat rumuskan melalui tajuk ini, kesimpulannya, agama Islam adalah agama yang mudah. Islam memudahkan perkara yang kita anggap sebagai beban. Kaedah fiqh yang keempat ini, kemudaratan mesti dihilangkan, membuktikan bahawa Islam membantu kita untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mudah. Islam menghalang kita melakukan suatu perkara yang mendatangkan kemudaratan pada diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Kita hendaklah peka bahawa setiap apa yang ada di muka bumi ini hanyalah pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai peminjam hendaklah memastikan bahawa kita menjaga apa yang kita pinjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.